kita nak masuk kepada satu laporan yang sangat menarik kerana kita nak bawakan satu kupasan bagaimana usaha pemeliharaan rumah tradisional Melayu dan Hafizi sempat ke Kelantan bawakan laporan ini. Ya, dan saya sempat ke Kelantan sendiri untuk melihat sendiri rumah tradisional Melayu Kelantan iaitu Rumah Tiang 12 yang telah pun melalui proses pemulihannya. Jadi ikuti laporan yang saya sediakan ini. Negeri Kelantan kaya dengan adat, tradisi, budaya, malah seni reka binaannya. Bagi masyarakat di negeri Cik Siti Wan Kembang ini, pada suatu ketika dahulu, sesebuah rumah yang dibina turut menggambarkan status keluarga mereka. Rumah Tiang 12 cukup terkenal di negeri ini kerana ia biasanya dimiliki bangsawan, pengukir istana Hulu Balang dahulu kala. Namun kini, Rumah Tiang 12 ini amat jarang ditemui kerana dimamah usia dan tiada usaha peliharaan oleh pemilik mahupun waris mereka lalu jatuh menyembah bumi. Di Kota Baru, seorang jurugambar dan pembangun pengisian bersifat kesenian, Johan Arif Ismail tampir menyelamatkan rumah tradisional Kelantan itu yang dianggarkan berusia lebih 100 tahun daripada roboh dan pupus. Proses pemasangan semula rumah dan dipindahkan ke lokasi baru yang dinamakan Sri Getam Guri ini mengambil masa lebih 2 tahun untuk disiapkan. Rumah Tiang 12 ini adalah kita mengambil masa lebih kurang dalam 2 tahun setengah untuk mendirikan kembali daripada pemindahan tapak asalnya di kampung Atas Paluh yang dahulunya dikenali sebagai Kampung Menuang. Okey, setelah kita lakukan aktiviti-aktiviti tagging, documentation dan juga merekodkan data-data yang perlu, kita mengambil masa lebih kurang dalam hampir 1 bulan barulah kita merungkaikan rumah ni. Kita memisahkan setiap elemen sebelum kita pindahkan ke Kampung Dusun Muda. Setelah sampai di Kampung Dusun Muda, apa yang kita lakukan ialah untuk kita menyemak kembali atau melakukan kerja-kerja rawatan kayu. Kerja-kerja rawatan kayu inilah yang merumitkan kerana dia memerlukan banyak kemahiran, pengetahuan tentang kayu, kaedah-kaedah rawatan kayu dan juga kesukaran juga untuk kita mencari tukang yang mahir untuk merawat. Tapi alhamdulillah dengan mengambil masa hampir 6 bulan ni sebenarnya dalam tempoh pandemik, akhirnya kita dapat membina kembali Rumah Tiang 12 ini sebagaimana asal, bagaimana reka bentuk asal. Cuma ada beberapa penambahbaikan, mungkin 5% hingga 10% saja untuk kita gantikan komponen-komponen kayu yang dah uzur. Dan berdasarkan kepada rujukan yang kita lakukan, measured drawing yang dah ada, serta beberapa rujukan daripada kawan-kawan yang pakar dalam bidang dia, maka alhamdulillah kami menerima pelbagai nasihat untuk kita mendirikan balik satu persatu. Dan alhamdulillah sebagaimana yang sedia ada dah. Keseluruhannya kita mengambil masa hampir 2 tahun setengah. 2 tahun setengah dan mengekalkan 80% keaslian kayu asal, termasuk dinding, tiang, rabung, komponen-komponen utama dikekalkan. Usaha memelihara rumah ini jelas Johan bagi memastikan keunikan seni bina Melayu Kelantan dipertahankan bagi rujukan dan kajian generasi akan datang. Ia juga kini menjadi produk pelancongan di negeri itu. Di Sri Getam Guri ini, selain rumah tradisional Kelantan, Johan turut mengetengahkan beberapa elemen tradisi dan seni negeri itu. Rumah ini bukan sahaja memaparkan mengenai keindahan seni bina dan seni reka Rumah Tiang 12 di negeri Kelantan. Namun, pemiliknya iaitu Encik Johan cuba mengetengahkan elemen pelengkap bagi rumah ini. Sebagai contohnya, Encik Johan cuba membawakan ataupun cuba mengetengahkan bagaimana kehidupan orang zaman dahulu. Begitu juga apakah kraf tangan milik mereka dan bagaimana agaknya cara hidup mereka, dan semua ini anda boleh lihat di Rumah Tiang 12 ini.
Rumah tiang 12 yang berkeluasan 28 meter persegi adalah jenis rumah ibu yang antaranya mempunyai komponen seperti pemeleh, serambi basah, tebar layar, dinding janda berhias dan motif ukiran flora alam Melayu. Beliau juga melakukan sedikit pengubahsuaian seperti menambah pintu gerbang dan menggunakan atap bata singgora. Jika anda lihat, ini merupakan atap singgora dan seni rekanya adalah jenis sisik ikan. Sebenarnya ia ataupun perusahaan ini masih lagi dilakukan oleh anak tempatan iaitu di dalam Kelantan ini juga, dan atap ini kalau kita nak lihat bagaimana keunikan bentuknya, ia melengkapkan lagi ataupun untuk menyerikan lagi sesebuah rumah tradisional itu sendiri. Dalam pada itu, Johan juga turut mengetengahkan identiti Kelantan terutama dalam ukiran kayu. Tanpa disedari rumah ni sebenarnya bila saya bekerjasama dan juga berbincang dengan Jabatan Kraftangan, di Kelantan kita ni ada ramai adik guru yang telah digazetkan sebagai adik guru, master craftsman, jebok puyuh dan sebagainya, dan termasuk juga ukiran kayu, ukiran tebuk tu. Alhamdulillah kita punya industri ukiran kayu, wood carving kita ni alhamdulillah boleh dikatakan tidak pupus. Tidak pupus sebab kita ada institusi-institusi yang memberi latihan baik di Terengganu, baik di pusat-pusat kemahiran dan sebagainya. Pada masa sama, Johan pada ketika ini berusaha untuk menggali sejarah membabitkan rumah serta kehidupan masyarakat tempatan untuk diceritakan dan didokumentasikan bagi rujukan generasi akan datang.